Assalamualaikum, nama saya Sumayah binti Amru Al-As. Jadi pada hari ini saya akan mengulaskan sedikit sebanyak tentang memartabatkan bahasa Melayu. Persoalannya, apakah langkah memartabatkan bahasa Melayu yang sebetulnya dalam etika dan juga peradaban? Seterusnya, objektif kami yang pertama adalah membentuk individu berbahasa Melayu dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika yang positif. Yang kedua, memelihara dan memperkukuhkan aspek keagamaan dan kebudayaan yang membentuk identiti negara. Soalan yang kami telah pilih adalah apakah langkah memartabatkan bahasa Melayu yang sebetulnya dalam etika dan peradaban? Jawapan dari ChatGPT yang pertama adalah pendidikan etika dan bahasa, iaitu menyertakan pendidikan etika bahasa dalam kurikulum untuk mengajar pelajar tentang nilai-nilai etika dan adab berbahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam konteks agama dan budaya, iaitu memahami dan menghormati penggunaan bahasa Melayu dalam konteks agama dan budaya, serta menyokong perkembangan bahasa untuk memenuhi keperluan ini. Sebab soalan ini dipilih oleh kami adalah kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai kaum, budaya dan agama. Untuk menjadikan seseorang itu warga negara Malaysia melalui perlembagaan yang telah ditetapkan, hendaklah seseorang itu mempunyai pengetahuan bahasa Melayu. Jadi masyarakat di Malaysia perlu menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza budaya dan agama, tetapi tidak mungkin kita menghilangkan bahasa Melayu dari sudut perpaduan dalam negara. Maka apakah langkah bagi memartabatkan bahasa Melayu yang betul secara amnya di Malaysia ini? Analisis yang pertama ialah kefahaman terhadap penekanan etika bahasa untuk membentuk individu berbahasa Melayu bagi mendalami dan mengamalkan nilai-nilai etika yang positif. Berdasarkan jawapan daripada ChatGPT, kami bersetuju bahawa amat penting pendidikan etika bahasa dalam buku kurikulum untuk mengajar pelajar tentang nilai-nilai etika dan adab berbahasa Melayu. Namun, pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan di Malaysia masih dilihat agak ampuh dan kurang penekanan, walaupun dasar bahasa kebangsaan ini telah wujud dan diperjuangkan seawal kemerdekaan dalam usaha menyatupadukan kepelbagaian kaum. Selain itu, cabaran dan masa depan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia turut dibahaskan dalam konteks realiti pada masa kini. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak boleh diterjemahkan secara berbeza mengikut perbezaan lensa antara kaum. Dasar etika bahasa ini perlu seiring pelaksanaan dan pengukuhannya di semua jenis aliran pendidikan di Malaysia agar agenda penting iaitu memantapkan kefahaman terhadap etika bahasa serta ia boleh dipraktikkan oleh para pelajar dalam pendidikan. Malahan, peranan bahasa ini harus dihayati bersama dan bukan dijadikan agenda penghalang kemajuan negara. Di samping itu, guru memainkan peranan penting terhadap penekanan etika bahasa untuk membentuk individu berbahasa Melayu, terutama guru bahasa Melayu. Guru juga menjadi sandaran dan mastermind kepada pengajaran secara formal, maka akan berlaku proses komunikasi dengan pelajar. Guru dapat merancang untuk membawa pelajarnya lebih jauh. Contohnya, menunjukkan kreativiti semula jadi dan menerjunkan diri dalam dunia teknologi ICT, dunia usahawanan dan sebagainya. Secara tidak langsung, kekuatan bahasa sedikit membentuk jiwa dan naluri pelajar untuk terjun ke dunia yang menjana pemikiran untuk masa hadapan. Yahya Osman, 2009. Seterusnya, penekanan terhadap etika bahasa Melayu membantu dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan pelajar dalam nilai-nilai moral dan etika. Pengajaran bahasa yang merupakan bahagian dalam pendidikan umum mempunyai pertalian yang erat, seperti bertanggungjawab membentuk anak didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai positif yang berlandaskan pegangan agama dan budaya. Pengajaran bahasa bukan semata-mata berupaya melengkapkan pelajar dengan maklumat sistem bahasa dan kemahiran bahasa. Penggunaan karya sastera dalam mata pelajaran bahasa kerana ia kaya dengan pelbagai unsur nilai positif sehingga karya tersebut kurang luhur masih dapat dibantu dijadikan asas untuk menyemai nilai-nilai positif, paling tidak sebagai bahasa asas pemikiran kritis. Awang Sarian, 2016.
Pendidikan dan nilai tidak boleh dipisahkan dan mempunyai hubungan yang sangat akrab. Tajuk Arifin Nordin 1992. Pendidikan tidak akan bermakna dan sempurna tanpa penerapan nilai murni. Zakaria Kasa 1996. Seterusnya ialah analisis yang kedua, iaitu memahami dan menghormati penggunaan bahasa Melayu dalam konteks agama dan budaya, serta menyokong perkembangan bahasa untuk memenuhi keperluan ini. Berdasarkan jawapan daripada ChatGPT, kami bersetuju bahawa persoalan dan perbahasan di atas berpotensi untuk dikembangkan sekiranya bahasa Melayu dapat dimartabatkan. Hal ini telah menimbulkan permasalahan yang ketara dalam memperkasakan bahasa Melayu dan melaksanakan fungsinya sebagai bahasa penyatuan kaum dengan lebih berkesan kerana semakin hari peranan dan kepentingan bahasa Melayu kian terhakis. Kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh para sarjana jelas menunjukkan bahawa isu perbezaan agama merupakan punca utama tercetusnya perpecahan dalam masyarakat. Cabaran-cabaran yang wujud hari ini sehingga menjadikan bahasa Melayu semakin terpinggir akan menyumbang kepada faktor kegagalan dasar kerajaan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan dan integrasi antara kaum. Bahasa Melayu merupakan antara medium utama yang digunakan dalam pelbagai peringkat dan bidang profesional yang diceburi oleh pelbagai kaum. Pemerkasaan sesuatu bahasa itu juga bermaksud memberikan peranan kepada bahasa Melayu untuk digunakan dalam semua bidang dan semua peringkat, daripada yang paling rendah ke peringkat yang paling tinggi, daripada komunikasi sosial kepada komunikasi formal dalam bidang-bidang seperti pentadbiran, perniagaan, undang-undang dan bidang-bidang profesional yang lain. Bahasa Melayu dikatakan berada dalam puncak kegemilangan apabila bahasa Melayu digunakan dengan meluas, terutamanya dalam bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam. Selain itu, bahasa Melayu dapat memelihara warisan budaya dengan menjadi alat utama untuk menyampaikan, mewartakan dan menyimpan warisan budaya Melayu. Di samping itu juga, bahasa Melayu berperanan sebagai medium utama untuk menyampaikan ajaran agama Islam di Malaysia. Dengan peranannya dalam penyampaian nilai-nilai budaya, agama dan etika, penggunaan bahasa Melayu secara tidak langsung dapat membantu mengekalkan kesinambungan peradaban. Bahasa Melayu digunakan untuk menyampaikan pesanan dengan sopan santun, yang merupakan nilai utama dalam masyarakat Melayu. Etika berbahasa membantu memperkukuhkan hubungan sosial dan keharmonian dalam masyarakat. Bahasa Melayu juga diperkaya dengan perkataan dan frasa baru untuk mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini membantu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang relevan dalam era globalisasi. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu secara betulnya. Penekanan pendidikan etika bahasa dan penggunaan bahasa dalam aspek agama dan budaya dapat memberi langkah yang baik bagi memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks etika dan peradaban. Bahasa Melayu adalah sebahagian daripada identiti dan peradaban Malaysia. Mengetahui, memahami dan menghargai bahasa ini adalah langkah penting dalam memperkukuhkan kestabilan dan perpaduan dalam masyarakat. Ini selaras dengan konsep etika dan peradaban yang penting dan untuk memahami dan menghayati dinamik sesebuah masyarakat.